Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, tuan-tuan dan puan-puan. Saya Megah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini ingin berkongsi suatu rahsia tentang kehidupan. So, hari-hari kita minum air. Pagi minum air, tengah hari minum air, malam kita minum air. Dan kadang-kadang tengah tidur kita bangun pun kita dahaga dan kita minum air. Air merupakan suatu perkara penting dalam hidup kita. Tanpa air kita tak boleh hidup. Tetapi adakah kita minum air yang sebenar-benarnya air yang sempurna ataupun air yang sebenarnya bersih untuk kita minum? So, dalam erti kata yang lain, kita minum air, kita akan mendapat kesihatan. Tapi adakah air yang kita minum sentiasa memberikan kita kesihatan? Kita tidak pasti, ataupun pasti. Selepas ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan. Nah, dalam urusan hari ini, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan tentang air yang kita minum memberikan kesihatan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan seluruh rakan-rakan kita yang bersama dengan kita, tentang air yang bersih. Dan pada masa yang sama, apabila kita minum air yang bersih, secara tidak langsung kita akan mampu menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM10,000 satu bulan. Okey tuan-tuan. Nah, bersama dengan saya di sini ada 3 cawan. Okey, yang terdiri daripada air pipe, cawan air pipe, air masak dan biopure. Alright. Nah, mari kita lihat. Okey. Air pipe. Okey. Apakah kesan ataupun air pipe itu sendiri kepada kehidupan kita? Air pipe. Ya. Okey, air pipe air masak. Okey. Saya ambil air yang betul, air masak. Air masak Okay. Air pipe, air masak. Dan satu lagi, air biopure. Ini adalah mesin. Sebuah mesin yang menapis air, yang menghasilkan air yang sempurna. Biopure. Hanya dengan satu sentuhan kita dapat menghasilkan air yang dikategorikan sebagai air yang sempurna. Tetapi tuan-tuan, adakah air ini sebenarnya sempurna? Mari kita saksikan bagaimana kita mengukur air itu sempurna ataupun tidak. Bersama dengan saya ada satu tolok ataupun satu alat pengukur yang dinamakan TDS meter. Okay? TDS meter akan membantu kita mengukur tahap kandungan bahan asing, benda asing di dalam air, itu utamanya logam. Okey, mari kita saksikan dan kita bacakan bacaan yang terdapat pada air yang kita telah isikan tadi ya. Yang pertama, air pipe. Berapa bacaan dia? 00.7. 00.7. Okey. 00.7 air pipe. Ini air masak. 00.7. 00.7 juga. Okey. Air masak. Dan yang ketiga adalah air biopure. 00.0. 00.0. Nampak dengan jelas? 00.0. Okey. Nah. 00.0. So, apa yang membuktikan pada kita di sini? Air pipe. Bacaan 00.7. Apa itu 7? Ya? Maknanya air pipe mengandungi 00.7, okay, ataupun 70% benda asing yang sebenarnya tidak terlihat oleh mata kasar kita. Begitu juga dengan air masak. Air masak kita telah masak, tetapi kenapa dia masih mengandungi larutan ataupun campuran bahan-bahan benda asing yang mana terdapat hampir sama dengan air pipe tadi. Dan yang ketiga, 00.0 air biopure. Jadi apa sebenarnya air biopure? Mari sama-sama kita saksikan. Nah tuan-tuan,
di sini saya ada satu lagi alat untuk menguji dan mengukur dan menyaksikan kepada tuan-tuan tentang bagaimana yang saya maksudkan 00.7 tadi dan 00.0 bertindak balas terhadap larutan ataupun campuran benda asing yang terdapat di dalam air. Ini adalah mesin pengukur ataupun penghasil yang dinamakan tolok anode dan cathode mesin ini, tuan-tuan. Mari kita saksikan. Okey. Alright. Saya masukkan dua bahagian belah kiri dan dua bahagian belah kanan. Okey, lebih kurang tak ada masalah. Jika air yang mengandungi benda asing secara tidak langsung ataupun secara spontan, dia akan menghasilkan satu tindak balas chemical, tindak balas kimia. Alright, tindak balas kimia ini membawa maksud anode dan katot tadi akan bertindak balas dengan air yang mempunyai benda asing, terutamanya logam. Dalam tempoh beberapa saat, kita dapati air masak yang kita minum, yang kita katakan air masak ini adalah yang bersih, tetapi bertindak balas begitu cepat menghasilkan air yang kuning seperti ini, tuan-tuan. Okey. Nah, kita saksikan pula air masak dan juga di kedudukan yang sama, ini air pipe. Saya tidak pindahkan. Okey, mari kita saksikan. Okey. Nah, apa yang berlaku di sini adalah tindak balas yang sama. Okey. Air masak dan juga air pipe. Okey. Nah, apa yang sebenarnya berlaku, tuan-tuan? Ini adalah air yang kita minum. Ini adalah air masak yang kita minum. Dan ini adalah air pipe yang kita sentiasa gunakan untuk mencuci, membasuh. Dan ada juga di antara kita yang minum air pipe pun, yang dia kata air pipe di rumah dia bersih. Alright? Dan tuan-tuan, kita saksikan perbezaan yang berlaku, di antara ketiga-tiga kesan yang telah kita tunjukkan tadi. Nah, tuan-tuan, di sini bersama dengan saya ada bukti, menyatakan bagaimana, dari mana datangnya karat. Mari kita tengok kembali karat tadi ini. Saya masih belum menggerakkan tolok ukuran kita tadi. Di sini kita tengok apa yang sebenarnya terkandung di dalam air. Di dalam air datang daripada besi pipe. Besi-besi yang dipasang oleh Jabatan Bekalan Air yang mengandungi, yang diperbuat daripada besi. Tengok berapa karatnya besi ini. Dan besi ini tertanam di dalam tanah selama mana ianya mula beroperasi. Katakanlah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dan makin lama besi itu makin karat. Dan inilah yang sebenarnya terjadi di dalam air yang ada tadi. Dan di samping besi yang karat, di dalam tanah yang kita diami juga terdapat ubat-ubatan yang lama yang dibuang pun akan meresap di dalam air. Begitu juga dengan bahan cemar yang tidak organik seperti nitrat, mangan, fluorida ataupun baja-baja tanaman ataupun tumbuhan. Ya, tuan-tuan, yang akan melarut dan meresap ke dalam air. Yang akan masuk ke dalam saluran pembentungan ataupun saluran air kita. Dan yang terakhir sekali, salah satu di antaranya adalah bahan-bahan radioaktif. Bahan-bahan yang sangat kita takuti, tapi kita tidak nampak dengan mata kasar, tetapi ianya secara tidak langsung meresap ke dalam tanah dan masuk ke dalam saluran air kita. Ini yang kita namakan dia sebagai air sakit. Tuan-tuan. Nah, mari kita saksikan. Mari kita saksikan kesan kepada apa yang kita sebutkan tadi. Kita nak minum air yang bersih. Air yang bersih. Ini air yang bersih. Air yang tidak tercemar. Air yang sempurna. Saya melakukan uji kaji yang sama ke atas tiga-tiga cawan. Tetapi ini air apa ni? Air masak kita tadi. Tuan-tuan, air masak dan juga air pipe.
Okey. Cuba kita lihat warna aja. Mari kita tengok daripada atas. Okey, tengok daripada atas. Dan kita cuba tengok daripada tepi. Dari manakah hasilnya? Bagaimanakah terhasilnya kelodak yang sangat kotor di dalam cawan-cawan ini? Tanpa menggunakan mesin ini, kita tidak dapat mengenal pasti, kerana mesin ini akan mengasingkan air kotor dan juga air bersih dan juga bahan-bahan yang tercemar, terlarut di dalam air. Jadi yang terlarut menggunakan mesin ini, dia akan melakukan proses pengasingan. Okey tuan-tuan, mari kita saksikan. Okey, ini air yang dikategorikan sebagai 000 tadi. Ada kesan tuan? Tidak nampak apa-apa kesan. Mari kita tengok lagi satu. Okey. Nampak? Kelodak dan kesan-kesan hitam, kesan-kesan hijau. Okey, dan lagi satu air pipe. Okey, saya pusing Okey, air pipe. Tengok. Nampak tak kesan? Okey. Kesan yang saya sendiri tak pernah tengok macam ni. Sebab apa? Saya hanya minum air masak yang saya masak setiap hari. Tapi saya tak sangka air masak saya ada kandungan bahan-bahan yang saya tidak pernah jangka. Dan air inilah yang saya minum selama bertahun-tahun. Dan air ini tuan-tuan, hari ini kita dapat faham dan dapat pasti dan dapat tahu punca-punca penyakit di dalam tubuh badan kita. Di antara punca penyakit yang paling jelas boleh kita faham adalah penyakit buah pinggang. Penyakit buah pinggang disebabkan apa? Apabila air yang kita minum tercemar, ada mengandungi bahan-bahan kotor begini, nampak ni, berkelodak begini. Mampukah buah pinggang kita menapis air-air ataupun bahan-bahan asing yang kita minum selama bertahun-tahun? Kemungkinan buah pinggang kita tidak begitu kuat dan akan rosak. Okey, akan rosak. Okey, buah pinggang kita. Okey, bukan buah pinggang saya, buah pinggang yang orang yang sentiasa minum tanpa minum air yang bersih. Nah, lagi satu, batu karang. Kadang-kadang kita terfikir, dari manakah asal ataupun punca-punca penyakit batu karang? Ya tuan-tuan, penyakit punca batu karang. Ini adalah kesan-kesan besi, kesan-kesan karat yang ada. Tak percaya tuan-tuan, yang mana ada batu karang, pergi cek. Okey, tanya batu dia, confirm batu dia akan ada unsur-unsur warna-warna karat. Daripada mana datang warna karat? Di dalam badan kita tidak berkarat. Allah Ta'ala menciptakan kita dengan sebersih-bersihnya kejadian, sebaik-baiknya kejadian. Tetapi kita sendiri yang merosakkan diri kita. Kerana apa? Kerana air. Kerana dengan kaedah dan cara kita minum. Tuan-tuan, biopure adalah di antara penyelesaiannya. Nah, kita perlu minum air yang berasal daripada alam semula jadi. Tapi bagaimana kita nak minum air alam semula jadi? Takkan kita nak duduk di tepi bukit? Kita bukan duduk di tepi bukit. Kita duduk di taman perumahan, di bandar. Tetapi pada hari ini kita ada suatu teknologi yang dinamakan teknologi penapis air. Okey, teknologi penapis air biopure. Okey, biopure yang dikeluarkan oleh syarikat Elken Malaysia Sdn Bhd. Tuan-tuan, jika tuan-tuan ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi bagaimana mesin ini mampu menjaga kesihatan kita, keluarga kita, saudara-mara kita tanpa menyebabkan kita sakit. Okey? Jadi tuan-tuan boleh berhubung dengan saya. Nombor telefon tertera di bawah. Pada hari ini saya telah menceritakan suatu peluang dan ruang untuk kita mengubah hidup kita menjadi hidup yang lebih sihat. Hari ini saya hidup dengan sihat. Walaupun saya perlu mengeluarkan sedikit belanja untuk mendapatkan mesin ini, tetapi saya tidak perlu mengubat buah pinggang saya. Buah pinggang kita, satu biji buah pinggang berapa nilai dia tuan-tuan? Berapa puluh ribu? 24 ribu. Satu buah pinggang. Okey, kalau dua buah dah sudah dekat 50 ribu. Batu karang lagi, macam-macam karang lagi kita akan ada. Hanya kerana minum air. Oleh demikian tuan-tuan, bersamalah dengan saya untuk minum air sihat
air bersih, air Bayu Pure. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.